Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia terkini dari Mahkamah. Mahkamah tolak rayuan peguam diraja UK untuk mewakili Najib. Berita penuh, Mahkamah Persekutuan menolak rayuan peguam diraja daripada United Kingdom untuk mewakili bekas Perdana Menteri Najib Razak yang sedang dipenjarakan. Panel 3 hakim yang diketuai oleh Zabaria Muhammad Yusof sebulat suara membenarkan permohonan 4 responden untuk membatalkan rayuan Jonathan Laidlaw bagi mewakili Najib dalam kes rasuah SRC International bernilai RM42 juta ringgit. 4 pemohon itu ialah Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan pihak pendakwaan. Mahkamah memutuskan usaha Jonathan Laidlaw untuk mewakili Najib akan menjadi akademik semata-mata kerana Mahkamah Persekutuan pada Ogos tahun lalu dan Mac tahun ini mengekalkan sabitan penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ringgit. Pada 21 Julai tahun lepas, Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur menolak permohonan Laidlaw untuk diterima masuk sebagai peguam bela Najib dalam kes SRC International yang masih berlangsung ketika ini. Warga negara British itu kemudian merayu ke Mahkamah Persekutuan, mahkamah paling tinggi dalam negara ini. Pada 12 Oktober tahun lepas, ketika semakan tersebut masih berlangsung di Mahkamah Persekutuan, Syafi'i memberitahu media bahawa mereka memerlukan kepakaran Laidlaw dalam kes penipuan dan rasuah sekiranya Najib dibenarkan dibicarakan semula dalam kes SRC International. Pada Julai 2020, Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah CBT dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan SRC International. Sekian berita Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya, firma barang kemas Lubnan mohon kes saman Rosmah diputuskan tanpa bicara. Berita penuh, syarikat barang kemas Global Royalty Trading SAL dari Lubnan memohon supaya saman difailkan terhadap Datin Sri Rosmah Mansur untuk mendapatkan kembali 43 barang kemas bernilai RM67.4 juta diputuskan melalui penghakiman terus. Penghakiman terus adalah permohonan yang difailkan pihak yang membuat tuntutan di mahkamah untuk mendapatkan penghakiman tanpa melalui perbicaraan apabila isu berhubung fakta dalam kes terbabit atau undang-undang tidak dipertikaikan. Syarikat terbabit memfailkan permohonan itu di Mahkamah Tinggi semalam melalui firma guaman Tuan David Gerupham & Quay dan memohon perintah supaya barang kemas itu dikembalikan dalam keadaan baik dalam tempoh 14 hari daripada tarikh penghakiman. Secara alternatif, Global Royalty selaku plaintiff memohon Rosmah bertanggungjawab membayar kos barang RM67.4 juta ringgit jika barang kemas berkenaan atau mana-mana bahagian daripadanya tidak boleh diperoleh semula dalam keadaan munasabah atau tidak boleh dipulihkan sepenuhnya. Sementara itu, isteri kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak itu pula memohon supaya Global Royalty memberikan jaminan kos sebanyak US1 juta bersamaan RM4.59 juta ringgit kepada mahkamah dan memohon saman itu dibatalkan jika syarikat terbabit gagal berbuat demikian. Rosmah berkata jaminan kos itu perlu diberikan kerana jika beliau berjaya dalam penyataan pembelaannya berhubung tindakan saman itu dan memperoleh kos terhadap syarikat terbabit, beliau akan menghadapi kesukaran menguatkuasakan perintah kos kerana Global Royalty sebuah syarikat asing. Plaintiff adalah sebuah syarikat yang diperbadankan dan didaftarkan di Lebanon dan mempunyai alamat di Wata El Mastabe, Sinon Building, Lebanon. Maka plaintiff adalah sebuah syarikat asing di luar bidang kuasa mahkamah ini. Malaysia tidak mempunyai sebarang perjanjian timbal balik bagi penguatkuasaan penghakiman dengan Lebanon, katanya. Pada 29 Mac lepas, Global Royalty menyaman Rosmah 71 dan mendakwa wanita itu telah berbohong dengan menyatakan bahawa 44 unit barangan kemas termasuk kalung berlian, anting-anting, cincin, gelang dan tiara yang diserahkan oleh seorang ejen syarikat itu kepadanya telah dirampas oleh pihak berkuasa Malaysia
untuk kesalahan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Menurut syarikat yang berpangkalan di Beirut itu, ini kerana hanya satu daripada 44 barang kemas berkenaan berada dalam simpanan dan kawalan pihak polis, dan baki 43 barang kemas milik plaintiff tidak berada dalam simpanan pihak berkuasa itu. Plaintiff mendakwa defendant telah memperdayakan plaintiff dengan mengalihkan beban kepada kerajaan Malaysia, sedangkan barang kemas itu sebenarnya telah hilang. Pada 26 Jun 2018, Global Royalty menyaman Rosmah dan menuntutnya memulangkan kembali 44 unit barangan kemas yang dihantar kepadanya untuk dipilih atau membayar harga untuk semua barangan kemas berkenaan berjumlah US$14.79 juta, namun saman itu ditarik balik pada 2019. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya bertajuk "Balik saja, tak perlu beri alasan," kata Azam kepada menantu Muhyiddin. Bertepenu, peguam yang mewakili menantu pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin sepatutnya membantu pihak berkuasa dengan membawa pulang anak guamannya dan bukan membuat kenyataan media, kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Bagi Muhammad Adlan Berhan pula yang berada di luar negara dan menafikan melarikan diri, Ketua Badan Anti Rasuah itu berkata, "Balik saja, tak perlu beri begitu banyak alasan." Azam juga mengingatkan Peguam Baljit Singh Sidhu bahawa dia mempunyai tanggungjawab sebagai kumpulan profesional undang-undang untuk membantu siasatan SPRM. Terdahulu, Baljit mengeluarkan kenyataan yang menafikan anak guamannya keluar daripada Malaysia selepas mengetahui dimasukkan dalam senarai orang dikehendaki. Katanya Adlan sedia pulang jika unsur ancaman dan pendakwaan terhadapnya tiada lagi. Kenyataan itu dikeluarkan susulan kenyataan SPRM pada 7 Ogos bahawa mereka memburu Adlan 48 dan Mansor Saat 69. SPRM mengesan kedua-dua mereka bagi membantu siasatan dalam projek biometrik pekerja asing. Baljit berkata Adlan sedang terlibat dalam lawatan perniagaan di luar negara dan dikatakan sudah memberitahu penyiasat SPRM bahawa dia akan pulang ke tanah air selepas selesai tugas. Mengulas perkara itu, Azam berkata SPRM telah cuba mendapatkan kerjasama Adlan sejak Jun lalu tetapi tidak berjaya. Dia juga menafikan dakwaan kenyataan terkini SPRM berkaitan Adla dan seorang lagi individu dibuat susulan pilihan raya negeri. Ada orang boleh mudah-mudah tuduh kita. Persoal kenapa hanya sekarang kita cari dia, Adlan. Kita hubungi dia sejak Jun. Sekarang sudah Ogos. Tiap kali pegawai saya telefon dia beri alasan akan balik tetapi tak laksanakan. Jika kamu penyiasatnya, berapa lama kamu boleh tunggu? Ia tidak kaitan dengan pilihan raya atau tidak, katanya lagi.